welcome back to Borak-Borak dengan Sari. It's episode 12. So hari ni anda bersama saya Ahmad Dan saya Hana. Okay, sebut pasal guest kita pada hari ni. Okay, seperti mana yang kita tahu, minggu lepas ada berlangsungnya pertandingan PEDA, iaitu pertandingan debat antara asasi. So sebenarnya korang tahu lah, EM ialah pemenang untuk kategori debate dan bahas. So bagi tepukan untuk diorang. So guest kita pada hari ni adalah muka-muka pemenang untuk bahas Bahasa Melayu kita tahun ini. Kita ada Izzat dan kita ada Mai selaku apa? Best speaker untuk BM final tu. Kita paskan sikit. Okay, so seperti biasa, boleh perkenalkan diri dulu Izzat? Ya, so nama saya Izzat Izzani Syamil bin Salini. Semua boleh panggil Izzat. Pelajar sains sosial. Semacam brief lah pasal saya. Saya punya, kalau nak compare dengan Moy, pendapat terbaik ni, experience saya debat ni kurang je daripada dia. Saya debat start pada form 4 sampai lah hari ni. Okay, saya Afiq Adma. Nama boleh panggil, kalau nama panggil dekat sini Moy lah. Lepas tu saya duduk dekat Kemaman Terengganu. So saya punya background pasal debat ni, saya dah join debat dari saya form 2 sampai sekarang. So, ya, kan cakap panggil jangan si Moy kan? Okay, macam mana dapat Moy? Moy tu kan nama kan Afiq Adma. Ha. Lepas tu Azma tu orang buat jadi Tema. Lepas tu dekat sekolah dia selalu tukar belakang nama ada OI tau. Jadi Temoy. Lepas tu orang ambil Moy tu. Oh, ingat Amoy. Kan jauh dari ni jauh. So, kan cakap apa debat daripada form 4. So, form 4 tu paling apa rasa form 4 debat tu? Dia macam kalau siapa-siapa yang selalu debat ni, kita orang ada banyak pertandingan. Macam kita ada Prima Open. Macam kalau sebab kita orang daripada MRSM, so kita orang dari MRSM. Kalau macam sekolah luar, dia, kalau SPP dia family dengan Piala Perdana Menteri. Tapi macam kita orang dua pun, first time kita orang jumpa dekat Inter MRSM. Itu lah kira macam pertandingan paling besar lah untuk semua MRSM. Dan masa tu Moy sombong gila tanya MRSM. Okay. Sangat sombong. Sekolah tak sama kan? Sekolah sama, tapi kita satu MRSM tu sama. MRSM Satu tim ke tak? tak. Jadi siapa yang menang? Saya menang waktu tu. Ya. Tapi kalau saya jumpa Moy kat tentu kita orang punya MRSM 2022 dekat TDI. Saya senyum Moy tak senyum balik pun kat saya. Tapi kat sekolah dia kita orang ada ni. Kita orang macam ada satu benda yang kita orang pegang lah. Kita orang panggil macam champion character. Champion character ni kita orang tak boleh tegur opponent lain waktu tournament supaya waktu pertandingan tu lawan tu macam ada beef lah nak lawan diorang. Tak ada macam friendly sangat. Sebab kan masa aku tengok je kau kat semi-final dengan final, kau ni jenis spot psycho orang tu. So maknanya masa dia senyum kat kau nak psycho dia lah, macam bagi kau sombong biar dia takut kau. Biar dia macam bila dia jumpa lah macam tak ada benda yang dia rasa senang nak tackle lah. Dia macam on the side note, korang kena ingat benda tu luar sidang tau. Kita gaduh dalam sidang. Muhammad ni sampai luar sidang pun dia gaduh. So, jap. Kan kau dah bahas lama kan? So, kau pernah terfikir macam kau nak jadi debate macam BI tak? Nak kau terfikir nak BI ni? Macam kalau aku, sebenarnya aku low form aku debate lah setahun. Tapi aku rasa debate bukan untuk aku lah. Susah dia nak debate. Aku macam kalau aku debate dengan debate aku sebiji, sekat. Debat dia lancar. Ya sebab mesti kalau debate kita nak beri macam kataannya berada sikit nak menang. Sebab itu pun aku nampak apa Kamal Kai macam Macam aku kat belakang tengok dia orang cakap macam apa dia cakap ni. kau dengar debate, kau macam dah kat London aku dengar debate. Tak, maksudnya dia orang cakap pasal DLP tau. Lepas tu dia orang dia mention dengan dia banyak tau. Aku macam aku macam cakap orang Terengganu ni tak nak raja DLP sebab bla 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 bla. Aku pun DLP kan macam Siapa kata orang Terengganu tak pandai BI? ni mic Ya, tu ya, juga. Terengganu tak pandai BI tak ada orang Terengganu kat pasu ni. Ya. Ramai Terengganu kat pasu. Tapi kau MSM mana? Aku MRSM TGB, tempat kau baru. Aku Kuantan. Sebab Kuantan ni paling dekat dengan Kemaman kan. So Kuantan tu lah yang kita orang ambil. Lepas tu sebab Kuantan tu ada IGCSE. So mak aku memang nak aku ambil IG lah. So macam kan korang kan dah menang untuk asasi kan. So nanti kalau ada apa-apa teringat saya lepas nanti kau akan join nanti lah. Satu apa nak juara bertahan. InsyaAllah juara bertahan. So asasi lain nanti kan kita lah.
So, jap. Tapi contoh kan dah lama kan ngebahas kan. So, macam ni kau training ngebahas, macam ni kau boleh predict tajuk apa yang keluar ke, macam apa persiapan kau sebenarnya? Dia macam, dia tak adalah lebih kepada predict tau. Sebab dia debat ni dia ada tema masing-masing. Contohnya macam debat asasi ni dia open. Kalau macam debat belia, dia sentuh tema pasal belia, pasal orang muda. Kalau debat alam cerita, tema dia sekitar alam cerita. So macam kita orang preparation tu based on kita orang punya tema. Tak tengok baca yang mana, apa tajuk yang nak keluar. Tajuk semasa lah basically. Sebab debat ni dia macam, dia akan latih kau untuk kau baca je tajuk semasa. Tak ada daripada dia buat. Tajuk sebab tu kita orang pernah kena tegur bawa isu 13 Mei, isu DEB. Oh, Selama kan. bisnes dalam ni aku macam, weh, dia bawa ajar dia. Cakap atas final tu. Lepas tu macam debat ni kalau untuk antara asasi dia ada dua. Kalau yang memang grand lah dekat uni, antara asasi dengan debat diraja. Dua debat ni dia bagi kau usul 30 minit sebelum je, sebelum kau sidang. So ada debat yang dia dah memang bagi usul, yang tu kau boleh prepare sebelum sidang kan. Tapi kalau untuk yang antara asasi ni, dia bagi pembayang tau. Tapi memang usul yang keluar tu tak kena pun dengan pembayang tu kadang-kadang. So macam kau terkejut lah. Contohnya tu. Kalau macam kita orang ni tu pasal perpaduan kan. Dalam list tu memang tak ada betul pasal perpaduan. Tiba-tiba keluar. Dia macam konsert hiburan. Tiba-tiba rakyat Malaysia ke bulu konsert. Tema hiburan. Ha? Macam cerita sikit mungkin kita training macam mana dengan Morum. Okay, untuk training Morum, kita orang Morum Universiti Malaya ni macam memang tekankan lah 4 training macam sparring antara team kan. So kita orang memang tiap-tiap malam, setiap malam dari pukul 8 sampai pukul 12 kita orang jadi dekat KPS. So memang jauh lah. Lepas tu thank you dekat Adin KK11 sebab sediakan kita orang van di situ. Kalau tak memang sebelum dia jalan kaki lah. So memang setiap malam Morum bagi usul, memang debat je lah malam tu. Oh, dengan satu tim lagi lah. Dengan satu tim dia ataupun kadang-kadang kalau Morum nak nak try kita orang lawan senior, dia bagi kita orang lawan senior. Dia tak boleh lawan sini. Okay, kan kau cakap kau sini kan. Kau pernah menang lawan sini tu ke sini tu lagi padu dia kau? Cakap nak cakap sini ada pandu lagi lah. Memang kita orang rasa kita orang macam kecil dah dengan sini tu. Memang Jawa level. Orang Jawa level. Kita orang bangun pun, dia orang tak izin jalan pun kita orang dah gol lah. Macam tak takut Mungkin dia tak cakap lagi pun. Dia sebab kau hormat dia orang ke memang kau takut dia orang ke memang dia orang padu? Padu lah, memang padu. Macam kita tak ada takut mana. Tapi macam sebab memang pengalaman dia tu solid. So maknanya dia orang lagi pedas daripada Mod. Pedas lagi Ada lagi pedas. Aku kat belakang masa Mod cakap apa, yang tidur waktu saya sejarah tu kau cakap apa yang kamu kesan macam dah koyak. Sumpah, Mod macam Mod kan kat situ kan dia rasa macam dia nak bertumbut. Dia nak orang beda. Kau tengok muka dia pun kata nak bertumbuk. Lagi masa semifinal dia boleh cakap apa, yang cakap apa keperasaan dia mungkin nak dia bahas dia cakap sama dia mengarut macam ni. Macam benda tu kita panggil, kita maki dia orang, tapi dalam cara kita maki dia orang sopan lah. Sopan. Dia macam komentar. Bila kau maki dengan santai lagi komentar lah. Kat sebelah dah macamnya. Aku tengok je. Kan sebelah sana tu coach dia macam macam dia Coach dia tiga. lah tiga. Dia orang macam nak cakap apa ni cakap ni. Macam tu strategi kita orang agak macam Izzat dengan Arif, orang yang santai sikit time debat. So aku akan jadi orang yang menceriakan keadaan lah. Menceriakan keadaan Aku rasa kau berceria banget. Kalau opponent kau ya lah. Kalau yang lain semua macam Kita orang macam saja bawa mental. Padahal kadang tak ada benda nak cakap pun, tapi saja usah. Kau ada. bawa bincang lah. Bawa bincang. Bagi opponent rasa trigger. Padahal berdiri tiga orang tu seorang dia tak lain. Yang berdiri macam style tiga berdiri. Sebab kan dia Spider rasa seorang jogo ni tak habis cakap tiga bangun. Macam padahal minit first tu kita boleh bangun. Kita bangun je. Padahal tak ada benda nak tanya. Macam Kalau nanti dia bagi pisang kat kita orang tak ada soalan nak tanya. Aku tu tengah planning tak tahu apa. Weh, tapi macam aku macam adik kan rasa bahas ni dia macam apa bila orang macam keluar. Kita buka ruang, kita terima je siapa yang nak masuk. Aku tak takut kalau aku masuk dah memang confirm menang. Tu lah tu jawapannya tak masuk. Aku masuk je benda macam aku apik dia. Ya maaf boleh. Boleh lah. Jadi nampaklah korang macam passionate untuk debat kan. Tapi apa sebenarnya sebab yang korang masuk? Macam before this, kalau kawan Hana mesti sebab orang cakap, dia banyak cakap, bolehlah masuk debat semua. Tapi apa sebab korang masuk debat? Kalau macam aku lah, aku rasa aku masuk debat sebab aku tengok sini aku pernah berdebat dari dulu. Dia macam dia dah sini aku macam bapak biasanya tengok dia debat. Sebab dia macam bila debat yang best ni macam
debat yang orang tengok moi lah. Orang tengok kau memaki dengan santun, orang tengok macam ni. Itu macam soalan, setuju atau tak? Sebab soalan saya tak, saya jawab je tak setuju. Awak hidup kali. Style dia tu. Benda-benda macam tu macam buatkan macam seronok tak debat ni. So debat ni macam bukan saja kau boleh pergi dalam debat. Macam time sem satu Hana classmate dengan aku. Macam dia tengok macam ni. Aku padahal dalam kelas tu aku tak ada benda pun nak cakap tapi aku cook je lah. So lecturer macam betul lah. Ui. Main kukuk Masa thinking skills. Betul tak betul lah kan kira. Cakap je. Macam ekonomi. Aku bukan ingat pun dia macam pantai je lah. So lecturer macam awak tahu kan benda ni. Saya betul salam dengan kira doktor. Yang penting cakap. Macam ni lah salah satu skill yang daripada debat. Bukan semata-mata dalam debat je kau boleh bawa. Luar debat pun kau boleh bawa. So kalau boy, Kalau aku start debat tu sebab aku rasa macam aku tak ada talent dekat benda lain. So aku try untuk cari benda yang aku ada. So aku perasan waktu aku suara rendah aku banyak bercakap, bukannya bercakap dengan orang tapi banyak je pertandingan bercakap. Macam contohnya pertandingan toko nilam, benda pakai tu. Tak pergi jauh pun. Lepas tu bila masuk sekolah menengah tu rasa macam ada satu pertandingan yang boleh berlawan antara sama sendiri lah. Kalau toko nilam ni macam kau bagi pendapat kau seorang tau, macam pidato lah lebih kurang. Tapi kalau debat ni kau against orang, lawan orang. So bertukar idea lah. So bagi aku benda tu spark something lah untuk aku try, untuk aku nak drill lagi bakat aku pasal bercakap, semua benda tu. And benda tu sangat useful lah untuk kau guna bila kau dah masuk uni especially. Sebab uni ni kita orang banyak program-program yang melibatkan soft skill lah. Jadi bila kau bercakap, sama ada benda tu betul ataupun tak, orang tak tengok benda tu dulu, tapi orang tengok gaya kau bercakap. Selagi mana kau macam gaya kau bercakap tu meyakinkan orang benda tu betul ke salah ke, belakang kira lah. Belakang kira. Macam tu lah. Saya nampak lah, ingat lagi masa tu first class SU1. Lepas tu dah kena mata dalam group, satu group dengan Izzat. Lepas tu kena cakap pasal something, tak silap debate. Lepas tu masa tu satu group tu macam siapa nak cakap, tiba Izzat macam boleh tak reti dah debate, debat boleh lah. Lepas tu tiba dia juga yang bangun, lepas tu mulalah dia cooking dekat situ, rapi dah juga. Jadi nampaklah macam soft skills tu berguna lah, especially bila dalam asasi ni asyik macam banyak presentation semua. So aku nampak dia macam dia bersinar kat situ. Sinar Bersinar. Mesti orang tanya apa yang aku nampak bersinar tadi. Macam saya apa kau tak boleh amal dah sini. Sebab aku macam cahaya sangat. dia cahaya sekejap tau. Macam aku sakit mati. Sebab aku macam enak lagi macam ni. Okay, boleh tak kau tunjuk apa yang kau bawa ini yang silau-silau? Boleh. Ini hasil kita orang training 8-12 untuk 3 minggu. Weh. Getai. Boleh tak? Boleh. Sila. Terima kasih. Nampak? Hasil dia adalah Piala Pusingan Debat Intervarsity Universiti Abang. Kalau dia selfie dah gambar macam peluk-peluk sikit dia gambar. Boleh show tak? Boleh show tak sana? Boleh show tak dekat kamera? Gambar-gambar korang? Peluk-peluk. Dekat phone member kita lah. Aduh. So Nanti macam masuk. sebab dah tunjuk ni kan hasil kelas korang benar kan? So Moy, aku nak berikan something dengan kau. Boleh tak kau tunjuk dekat dia orang macam mana kau bagi koyak opponent? Macam apa macam kau maki opponent dari segi sopan. Mesti orang tahu macam mana kau maki orang tapi sopan je nampak. Situation lah. Tanya soalan mesti reply kat soalan aku. Okay. Boleh mula? Boleh. Okey, yang berhormat, satu soalan daripada saya. Setuju ataupun tidak kalau kita laksanakan peperangan ini, isu ini tak akan pernah pun selesai. Tak setuju, yang berhormat duduk lah, jangan banyak tanya. Macam tu lah. Tak lagi. Ya pedas lagi. Agresif lagi. Agresif. Aku nak lagi agresif. Jatuh kena dah dengar. Sekejap. Bagi aku pergi soalan dia. Okay. So, soalan dah untuk Bomoy. Yang panas ni. Yang berhormat, setuju ataupun tidak Universiti Malaya menang hanya sebab nasib? Saya tak setuju. So bagi saya piala yang dah ada depan mata ni dah menunjukkan dari Universiti Malaya ni layak jadi universiti yang juarai tadi tempat yang ada dekat asasi. Tapi tu tak pedas tau. Bagi aku pedas tu aku suka bagi untuk bagi opponent tak senang duduk tau. So kadang-kadang debat ni macam opponent dia rasa selesa dengan point dia, tapi bila kita ejek point dia tu, dia akan rasa macam nak backup dan dia akan rasa gelisah. Aku ada satu
pengalaman ni, aku tengok sini aku debat waktu tu, aku tak debat pun. Tapi sini aku waktu tu dia mentalkan team opponent ni sampai team opponent tak ada fikir point dia sebab dia terlalu distracted dengan ejekan tu lah. So bagi aku macam aku suka buat benda tu supaya opponent tak tahu dia fikir. Sebenarnya aku tinggal nak tengok kau lawan Kamal ni. Sebab Kamal tu macam ni masa kau. Kamal dah macam ni kau. Macam okey, contohnya dia kata kan, aku nak kau lawan Kamal. Tak kisah lah masuk Melayu ke biar dia nak kau lawan Kamal. Tengok siapa the best speaker. Sebab Kamal kan the best speaker untuk BI kan. So the best speaker BI and what the best speaker BI. Tengok siapa lagi gempak. Macam award lah siapa the best speaker. Okay. So sebab tajuk kita hari debat, so aku dah ada plan something lah yang menarik. Lumayan menarik. Okay. Sebab ni pun akan mainkan maruah korang lah. Korang tadi mungkin macam nervous lah tak sini kan. Kena benar macam takut ke kita orang. Oh, ya. Okay, sebab kan kita macam debat, macam bahas. Okay, aku pun dah bahas lah, kamu dah. Aku bahas dulu. Bahas biasa. Aku pun macam cakap kan. So aku rasa aku boleh menang lah kau. So, tengok Arius, aku challenge dia orang selaku juara apa, Penda 2024 untuk lawan kita orang. Bahas. Okay, tajuk, okay, kata sebelah jual. Kita orang kerajaan, kita orang pemangkang. Kita orang minggu. Okay, tapi aku tak tahu format ni, boleh aku explain sikit apa format. Macam nak start ni macam ni, sebelum kita main. Dia macam, kau nak main format betul ke tak betul? Kau format ingat-ingat. Ingat-ingat lah. Kalau kita ikut format yang kerasnya, kerajaan pembangkang, kerajaan membuka usul. So selaku kerajaan yang baik, kau kena buka satu usul supaya semua orang boleh faham. Contohnya, kita usul senang, nasi lemak atau nasi ayam. So sebagai kerajaan baik, kau kena terangkan nasi lemak tu apa, nasi ayam tu apa. Okay. Sebab kita kan nak main usul tak logik kata amak. So kita orang pun boleh jadikan diri kita tak Macam logik. mana kata logik, aku tak tahu apa-apa. So macam tugas kita orang kena tunjukkan je definisi kau tu salah. Sebenarnya nasi ayam yang sedap lagi daripada nasi lemak dan sebagainya. Itulah silaturahmi yang aku tuduhkan. Okay. So, biasanya kalau banyak kita orang just bagi mini. Lepas tu macam kukulkan apa tajuk tu kan. So, korang just bangkang sampai betul menang. Lepas tu last, kan betul aku cakap. Tu kau cakap, anda cakap, lepas tu kau cakap, lepas tu kita bagi kesimpulan. Okay, macam mana? Yang last, yang kau buat itu. Last kan? Gulung. Gulung kira macam kesimpulan lah. Sebenarnya boleh debat tu lah macam mana. Okay, Pak boleh. Last lah, macam last aku merayu kepada juri. Okay, kita tolonglah juri kita orang yang nak menang. Tapi kan sebut pasal juri. Okay, juri kita tak ada kat sini tau sebenarnya. Okay, menarik. Kalau kau tahu juri kita bukan seorang. Bukan orang, bukan 3 orang. Juri kita maybe boleh sampai 100 orang. Okay. Juri punya ramai Yang ramai yang tu juri kita lah penonton-penonton TFC ni. So, aku akan bagi task untuk diorang untuk menghakimi kita semua siapa bagi menang. So, diorang yang decide siapa yang menang, siapa best speaker untuk ni. So, in case kalau majority vote kita orang, benda ni kita orang akan ambil. Kita akan ambil kita orang. So, kita bet piala lah. Sebab kita orang menang lawan champion tau. So, kita orang lah champion. Tapi kalau korang yang menang, kali ni kau boleh ambil lah. So, kita orang just kita bukan orang menang sebab korang memang champion lah. So, boleh dengan sama dengan korang sebab muka pun dah nampak nervous. So, Nervous, juri ramai. First time aku juri. saya pun nervous. Okay, so Ana kita tajuk apa kita punya debat ni? Kau tahu tajuk? Tajuk dia. Korang jangan terkejut tau. Tajuk ni memang aku rasa korang susah aku. Sebab kita orang takut lah. Korang prepare apa hari? Dah 3 hari yang korang fikir. Dah terakhir sebenarnya. Dah 3 hari. Kita macam fikir. Tajuk apa yang korang tak boleh bangkang lah. Macam patah tu korang tak boleh bangkang betul-betul. Biar korang kena ikut kita orang. Okay. Kita orang pun dah pernah dapat tajuk pelik-pelik lah. Contoh. Antara tajuk pelik kita orang, tu Dr. Mahathir lebih baik daripada Datuk Seri Vida. Pada saya tu. Tu senang. Macam yang pelik-pelik lah. So kita orang pun dah biasakan diri lah. Tak, masa tu kau government ke kau pemangkang? Kita orang pembangkang. So kita orang memang Datuk Seri Vida kan tu. So macam mana kau nak kata Datuk Seri Vida lebih hebat daripada Dr. Mahathir? Lepas tu korang menang lah? Menang lah tentu. Tak apa Mak. Kita ikut rentak tuan rumah malam ni. Kau rumah kan? Kata rumah. Dalam tajuk kita ni. Tajuk ni kalau korang tahu lah, L yang bagi cadangan tau. L yang bagi cadangan tau. So, kalau korang kalah, semua salah L lah. Okay, nak minta tajuk. Tajuk dia manusia tak boleh kahwin dengan haiwan.
Tu saja. Okay? Manusia tak boleh kahwin dengan haiwan. So korang kena bangkang statement tu, kita kena kukuh ke statement tu. Okay? Ready? Okay. So kalau kita orang pun dah ready, apa ni? Pemakam pun dah ready. Kejap. Kerja. Dah ready belum? Ni, okay, kalau tahu, Hana Perdana Menteri. Aku jadi badan. Okay, siapa ketua pemakam kau lah? Maknanya Izzat akan cakap tu my last. Okay. So, okay. Kalau kita orang dah ready, okay, jom kita saksikan pertarungan debate antara kita orang. Disclaimer dulu lah, disclaimer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perdebatan kita hari ini dengan unsur manusia tidak boleh kahwin dengan haiwan. So, sebelum tu, kita dengar dulu definisi untuk manusia dan haiwan. Okay. Saya sebagai Perdana Menteri untuk kerajaan Borak-Borak dari Sari. Okay, manusia. Manusia ni adalah satu makhluk yang dicipta dengan akal, fikiran, boleh berfikir dengan matang, pandai berkeputusan, makan pun tak sepah, pandai membuat keputusan dan seumpamanya. Okay, haiwan ni pula adalah sejenis haiwan yang dicipta tanpa akal, tak boleh berfikir. Tak boleh fikir nak buat apa, macam contoh makan pun sepah, contoh macam lembu. Tagut rumput. Lepas tu makan berserak, buang air merata-rata, tak macam manusia. So, tak boleh biar air. Jadi, contoh, kalau manusia kahwin dengan haiwan, manusia ni ada akal, haiwan tak ada akal. Rasa saya anak ni macam mana? Ada akal ke? Tak ada akal. So, unsur yang mengatakan manusia tidak boleh kahwin dengan haiwan ialah betul-betul kuat. Sebab, contoh, takkanlah kita nak, contoh, seperti saya, manusia, nak kahwin dengan lembu. Nak ke saya nak anak saya je lembu? Makan bersepah, buang air merata, tak pergi sekolah, tanya 1 tambah 1 jawab itu. Jadi ada pihak pemakan nak bangkang statement saja. Mesti ada. Yang ini. Okey, baik. Jadi memulakan sebagai ketua pembangkang Borak-Borak Daya Sari pada hari ini, jom kita analisis apa masalah diorang dan bagaimana keculasan diorang dalam membuka usul kita pada hari ini. Kata mereka, usul pada hari ini manusia tak boleh kahwin dengan haiwan. Apa yang mereka bawa, haiwan ini makan bersepah. Apa yang mereka bawa, kencing merata-rata dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana perkara pada haiwan ini boleh sahaja kita train diorang dengan izin Tuan Haji Pertul. Dia kata kita latih diorang. Contoh macam kucing. Kita tahu kucing kencing merata-rata. Apa tuan kucing buat? Tuan kucing latih kucing untuk kencing di tempat yang khas. Itu yang pertama. Kita lihat pula macam mana cimpanzi dan gorila. Boleh kita ajar mereka menggunakan simbol isyarat dan sebagainya. Membuktikan apa? Membuktikan bahawa kalau binatang ini kita latih mereka, kita beri kepada mereka keadaan yang kondusif, boleh sahaja mereka untuk berkahwin dengan manusia. Sebab apa? Manusia, haiwan, kedua-dua saling mempunyai emosi, mempunyai hubungan kaitan rapat. Sila yang hormat. Okay, sebut pasal latih. Kita tahu haiwan ni ada pelbagai haiwan liar, contoh macam harimau, singa, ular dan sebagainya. Contoh, kita latih diorang. Contoh, kalau kita latih diorang, tiba-tiba diorang ada emosi, diorang marah kita. Apa contoh kalau diorang tiba makan kita? Ular sengat kita, berbisa kita mati. Tak terbahaya kepada kita? Sebab itu kita boleh latih diorang sampai diorang boleh tahu kita ni ada satu pasangan kepada diorang. Kalau lah sekalipun kita tengok hubungan suami isteri, ada sahaja bergaduh, ada sahaja isteri yang racun dia punya suami dan sebagainya. Jadi perkara bahayanya ada sahaja di mana-mana, tak bolehlah untuk kita terjemahkan kepada haiwan sahaja. So, jadi saya kira sebabkan kita lihat manusia ada perasaan, binatang pun ada perasaan. Seperti kita kata boleh sahaja kedua-dua mereka kahwin. Ada lagi kita Ya itu sebut pasal nampak macam yang dipertua nak sokong bahawa manusia boleh kahwin haiwan. Ya betul. So soalan saya, adakah yang dipertua sanggup berkahwin dengan anjing? Ya, saya sanggup kahwin dengan anjing sekiranya anjing tersebut ada, kalau saya rasa satu ikatan yang dekat kepada anjing tersebut. Sebab kalau kita tengok sekarang pun, kita ada saja orang tidur dengan anjing mereka, tidur dengan kucing mereka. Jadi kalau saya kira anjing tersebut ada ikatan perasaan yang kuat dengan saya sayang anjing tersebut, boleh saja saya kahwin dengan anjing tersebut. Terima kasih dia betul. Tak ada lagi soalan daripada mereka. Ya, Timbalan ada apa untuk untukkan apa yang kita bunyi tadi? Unsur sebelum mau bercakap. Sekarang Jadi yang saya cakap tadi, haiwan dan
Manusia boleh kahwin sebab boleh ada rasa cinta. Lepas tu boleh boleh latih. Walaupun walaupun haiwan boleh latih, tapi pernikahan ni menurut negara kita dah, pernikahan ni dia kena ada persetujuan dari dua-dua pihak. Jadi seperti kita tahu haiwan tak ada akal. Lepas tu kalau kita tanya dia soalan tu, dia jawab miau. Kalau tanya, mungkinlah sebab cakap nak boleh je kahwin dengan anjing sebab rasa sayang dengan dia, hari-hari tidur dengan dia. Tapi seorang dia yang sayang. Cuba tanya anjing tu, sayang tak? Dia akan jawab pun. Jadi macam mana kita nak tahu dia tu sayang kita ke tak sebab pernikahan ni? Bagi izin, okey. Sebab percaya atau tak, anjing tu boleh saja dia tunjukkan dia sayang kita melalui tindakan anjing tersebut. Dia boleh tunjuk dia sayang kita dengan dia jaga dekat kita, dia bagi, dia woof bila ada ancaman kepada kita. So itu tunjuk satu tanda yang anjing boleh saja ekspreskan dia punya sayang kepada kita. Tapi itu hanya mengekspresikan kesayangan dia, tapi dia tak bersetuju akan pernikahan ni. Jadi lagi satu, pernikahan ni menurut negara kita lah dan agama Islam lah, dia perlukan persetujuan dan persetujuan ibu bapa. Jadi ibu bapa akan bersetuju ke pernikahan manusia dengan haiwan, dan haiwan tu punya ibu bapa dia akan setuju ke anak anjing, anak dia kahwin bersama manusia. Okay. Okey. Jadi untuk saya perbetulkan perwakilan kerajaan yang canggung, masalah mereka yang pertama, mereka kata kita tak boleh kahwin dengan binatang sebab binatang tak mempunyai akal. Namun tuan yang kedua, manusia dan juga binatang, kalau kita gabungkan kedua-duanya, kita perlu tahu binatang ni pun ada kekuatannya. Kerajaan hari ini menilai binatang ini ada kelemahan-kelemahannya. Namun mereka kata binatang ini seperti seolah-olah tiada kekuatannya. Kalau kita kahwinkan manusia dengan lembu, kalau lembu tu ada otot yang besar, ada kekuatan yang kuat. Jadi saya rasa saya bangga je kalau saya ada anak kombinasi manusia dan juga lembu. Itu yang kedua. Baik, untuk yang kedua, mereka kata hari ini kita tak boleh suka binatang sebab binatang ini cintanya hanya satu hala sahaja. Manusia sahaja yang mencintakan kepada binatang. Namun kita sini dah tengok dah dalam televisyen, dalam berita, banyak kalau kita jaga kucing-kucing, kucing tunggu dekat kubur sebab nak tengok tuan dia mati, sebab kesian dengan tuan dia. Anjing tu menyalak wolf tu, bagi saya itulah tanda cinta binatang terhadap manusia. Saya silakan. Okey. Seperti mana yang Timbalan Bernama TV tahu tadi, dia cakap manusia boleh je suka binatang tapi bukan berkahwin dengan binatang. So, seperti mana kita tahu, macam mana kita nak tahu kalau betul-betul yang ditumpangkan cakap tadi, haiwan tu suka betul kita pada kita. So, macam mana kita tahu parent, keluarga haiwan tu berapa setuju hubungan kita dengan binatang tu. Sebab mestilah keluarga, contoh keluarga anjing tu, mesti anjing suruh anjing tu kahwin dengan anjing. Ya, macam mana kita tahu? Dia macam, macam mana? Okey, jadi berbalik, saya guna balik poin yang Amar guna tadi. Dia kata anjing ni tak berakal. Jadi macam mana anjing boleh fikir kita nak pilih suami dia yang mana, isteri yang mana? Jadi saya rasa dia dah bercanggah dengan diri dia sendiri. Jadi saya rasa anjing dengan manusia boleh sahaja dikahwinkan selagi mana anjing ada perasaan. Anjing pun boleh jaga anak dia lebih daripada manusia jaga. Manusia kalau dalam berita bunuh anak, letak anak dalam longkang, tak dengan anjing. Jadi kalau kita kahwinkan manusia dengan anjing, lahirlah seorang anak yang berperi kemanusiaan, anak yang kuat, anak yang boleh menyala. Okey, yang dibetul Moy. Adakah yang Tomoy akan ikut tak langkah yang diautorisasi untuk menggunakan anjing? Saya ikut saja sebab saya membangkang usul yang dibawa oleh kerajaan. Takkan kita bangga kalau anak keluar 4 kaki boleh berlari lagi sebab anak tu hasil anjing dengan manusia. Kita manjing ke? Tak ada. Bentuk satu yang hebat. Kalau anak saya 4 kaki, tenaga anjing, boleh lalu dia belum sibuk berlari saya rasa. Kalau antibodi manusia tak kuat, tapi antibodi binatang kuat. Kalau kahwin, wujudlah seorang anak yang mempunyai antibodi yang kuat, otot yang kuat, minda yang cerdas. Jadi saya rasa ini bukanlah masalah. Okey. Jadi Sebenarnya kalau kita fikir ikut biologi pun,
manusia tak boleh menghasilkan anak dengan haiwan. Jadi selama ni ada membincangkan pasal nanti manusia dengan ikan boleh beranak dengan bertelur semua, tapi macam mana berlakunya persetubuhan antara haiwan dengan manusia? Jadi mungkin dah boleh fikir macam sekarang pun ada IVF dan tapi walaupun bagaimanapun saya tak rasa akan ada servis itu untuk antara haiwan dan manusia, sebab bila fikir pun mengikut akal perkara itu tidak boleh dilakukan dan dia melanggar lumrah manusia, hidup manusia. Jadi macam mana tu? Okay, sebab kalau diorang nak main ikut akal, jom. Saya pun bawa ikut akal. Kalau nak kata ikut akal, sekarang ni pun kita dah ada satu mesin yang boleh kita clone lah. Manusia, baby, daripada tak ada ibu ayah, boleh terus kita clone. So, kalaulah kita punya teknologi boleh sampaikan sehingga tu, saya tak rasa IVF ni ada satu masalah pun untuk kita persenjawakan telur manusia, telur ikan untuk kita jadi ikan ke dan sebagainya. Okay, untuk poin saya rasa benda ni sebenarnya benda yang bagus. Katakanlah, kalau manusia dengan binatang tak boleh nak dipersenyawakan, jadi sebenarnya inilah yang membendung masalah-masalah kita membuang anak-anak luar nikah. Kalau kita wujudkan anak luar nikah dan dibuang anak tu, macam itulah juga kita dengan binatang. Kalau kita tak boleh wujudkan anak dengan binatang, jadi saya rasa tak adalah anak-anak yang letak dalam tong sampah, dalam mangkuk tandas. Yang berbalik sebut pasal persetubuhan antara manusia dengan haiwan. Okay, seperti mana kita tahu, walaupun kita pernah belajar biologi. Contoh, harimau dengan singa diorang bersetubuh. Diorang punya jangka hayat tu tak sampai 1 hari, apatah lagi manusia dengan haiwan. Mesti dah, maybe tak sampai seminggu. Ke pihak makan tak berfikir menggunakan akal untuk mekanisme macam sebentar tadi? Saya manusia. Adakah pihak makan tidur semasa kelas? Okey, disebabkan itulah kita kata apabila kita benarkan manusia dan haiwan, kita membuka kepada kajian yang lebih luas. So bila kita buka satu bentuk untuk kita bagi diorang kahwin, kita akan lajukanlah kajian ni. Contoh paling mudah waktu COVID. Bila COVID sebenarnya tak boleh buat vaksin. Tapi macam mana dengan adanya satu dunia tumpu terhadap COVID, ada vaksin dalam setahun. Begitulah juga dengan haiwan dengan manusia. Kita kaji diorang bolehlah untuk ada anak manusia dan haiwan. Jadi bagi saya, manusia dan juga haiwan tu boleh saja dipersenyawakan dan ada anak je. Kalau mereka kata singa dengan harimau tak boleh nak ada anak tapi tak lama. Jadi bagi saya, manusia dengan binatang ni boleh je. Sebab harimau dengan singa ni, mereka tak ada satu, mereka tak makan pun ubat-ubat macam mana manusia makan. Mungkin manusia lepas ni, bila kita nak bersenyawa dengan harimau, kita akan makan ubat yang boleh untuk meningkatkan kualiti sesebuah anak dia. Minta maaf. Jadi kalau lepas ni manusia berkahwin dengan binatang, kita makan je lah ubat apa-apa yang dikeluarkan oleh kita punya profesor-profesor yang dah ada dekat dunia ni. Jadi wujudlah anak yang boleh berpanjangan. Jadi kami masih lagi berakal dan tak tidur dalam kelas. Kami masih lagi menyokong kita boleh saja kahwin dengan haiwan maupun binatang. Tak kahwin dengan robot apa-apa pun boleh. Kami akan buktikan bahawa kita boleh berkahwin dengan mereka. Tapi kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu berlakunya COVID-19 dan sampai sekarang pun COVID-19 tu berlaku dan berlakunya punca COVID-19 tu berlaku sebab katanya ada orang makan ular, tikus, sebab makan haiwan. Jadi itu baru makan, belum lagi bersenyawa antara manusia dan haiwan. Sebab macam saya cakap tadi, ni dia secara segi biologi mungkinlah profesor semua boleh cari cara penyelesaian. Walau bagaimanapun mungkin secara lumrahnya memang tak boleh menghasilkan anak yang tidak akan membawa apa-apa kesan yang buruk kepada dunia ni. Okay. Jadi kan manusia berkahwin dengan binatang dan manusia ada rasa cinta dekat binatang. Jadi bila manusia ada rasa cinta, mestilah dia akan menjaga binatang tu dengan penuh kasih sayang, mandi, bersihkan.
Jadi bila masalah COVID ni, sebab orang tak jaga hygiene binatang tu. Cuma bila manusia dengan binatang, bila kita jaga kebersihan binatang tu, jadi saya rasa tak adalah wujud masalah-masalah orang kena COVID ke, orang kena apa, persenyawaan tak boleh nak dibuat ke. Okay, yang berbahaya sebut pasal tak jaga hygiene haiwan. So, bila kita berkahwin dengan haiwan, adakah kita sanggup makan isteri kita sebab isteri kita haiwan? Adakah yang berhormat, yang berpanjangan akal sanggup makan isteri? Tak sayang kepada isteri nanti? Saya tak akan makan isteri saya sebab saya tahu saya boleh lahirkan seorang anak gabungan antara manusia dan juga binatang. Jadi saya meluahkan sahajalah rasa cinta saya terhadap binatang tu. Okay, so sidang perselingkuhan kita pun dah habis. So kita pergi ke apa? Penggolongan dari pihak pembangkang pimpinan mana? Okey, so dalam adenan penggulungan ni, saya tak tahu berapa minit, tapi saya akan gunakan penggulungan untuk kita betulkan balik pemahaman meja perwakilan kerajaan berkaitan dengan usul kita pada hari ini. Kami dah tunjuk, kami dah jelas. Dalam keadaan hari ini pun boleh sahaja untuk kita kahwin dengan binatang manusia. Saya sukakan anjing tersebut, saya cinta anjing tersebut. Maka saya akan lakukan dengan sepenuh daya upaya saya. Saya nak pikat anjing tersebut, saya nak tarik dia supaya saya boleh bercinta dengan dia. Tapi kami dah tunjukkan, kalaulah kita jaga anjing tersebut dengan baik, kita jaga dia punya kebersihan, kita bagi ubat-ubatan dan sepatutnya, boleh saja elakkan yang konon-konon mereka kata ada masalah. Sedangkan tak ada pun masalah kalau kita boleh selesaikan. Jadi saya kira di akhir minit-minit perdebatan ni, demi saya kata apa, kasih sayang saya lah kepada haiwan. So kami ni sebagai animal lover dengan enthusiasm yang kata, kami percaya haiwan pun ada emosi macam manusia, macam kita sahaja. Okay, sesi pengumuman daripada kerajaan pula. Okay, pihak kami pun dah berbincang. Kami pun ingin memperbetulkan akal-akal mereka. Seperti mana kita tahu, biologi tingkatan 4 pernah mengatakan manusia tidak boleh berkahwin dengan haiwan ataupun bersetubuhan dengan haiwan. Kerana apa yang kita nampak, bila manusia bersetubuh dengan haiwan bukan sahaja mendatangkan bala, tapi boleh mengeluarkan virus baru. So, boleh membahayakan spesies manusia, akan terancam manusia. Alamak. Tambahan pula, manusia juga tidak boleh berkahwin dengan haiwan. Sebab apa? Sebab jangka hayat untuk spesies yang baru lahir maybe akan memendekkan mereka dan akan membahayakan mereka. So, saya rasa pihak pembangkang di sebelah sini tidak faham apa usul berkahwin dengan haiwan. Sebab saya pun terkejut mereka sanggup berkahwin dengan anjing. So, saya harap benda tu berlaku betul-betul supaya saya lihat anak mereka dipanggil manjing. Saya pun tak sabar. So, saya harap juri-juri di sana nanti dapat mengundi pihak kerajaan, sokonlah kerajaan sebab seperti mana tahu kerajaan selalu bagi bantuan dekat rakyat. So, undilah kami supaya kami menang, supaya kami dapat bawa balik piala persingan tu. Dan tunjukkan kepada semua asasi pedal itu bahawa TM ni tak padu pun. Sebab, tahu tak? Ada logik ke kahwin dengan haiwan? Macam, tak. Saya saja je bagi tanya dia orang sanggup ke kahwin dengan anjing, dia orang anggut terus. Dia orang tak apa fikir macam, okay, aku nak kahwin dengan anjing. So, saya harap benda tu berlaku. So, jangan lupa undi siapa the best team, government ataupun pembangkang, dan siapakah the best speaker antara Mon, Izzat, saya atau Fahana. So, jangan lupa undi nanti guys. Okay. So tu je untuk debat kita hari ini. Kita dah nak habis dah episod ni. Jadi sebelum tu saya nak tanya untuk Yasinda, ada apa-apa kata-kata akhir sebelum kita habis episod hari ini? Ataupun kepada yang tahu pelajar-pelajar di luar sana ke tips untuk menjadi profesional dalam debat asasi nanti. Okay. Jadi first, terima kasih kepada pihak tuan rumah kita, kerajaan podcast kita tadi, sebab jemput kita orang dua untuk datang hadir sesi podcast kali ini. Kita orang harap apa yang kita orang kongsikan ni macam dia buka satu perspektif korang pasal debat. Debat ni bukan sahaja kita bercakap dalam tempoh 7 minit, tapi macam debat ni adalah satu sesi di mana kita kembangkan idea kita. Bukan saja idea dalam debat tu kita boleh bawa, luar debat pun kita boleh bawa. And secara tak langsung kita dapat berasyik banyak benda lain, confidence, soft skill, cara kita bercakap, susun ayat dan sebagainya. So, saya harap semua kalau ada yang minat debat, jom, jumpa je kita orang. Kita akan bawa pergi ke Modern bersama-sama dan training lah sampai ke 12 malam sama-sama. Okey, jadi bagi saya terima kasih sebab dah ajak kami. Jadi bagi saya, kalau ada sesiapa yang masih lagi tertanya-tanya apa bakat yang diorang ada, jadi lebih elok kalau congkil bakat tu dari sekarang.
Jadi kalau congkel dari sekarang, dia perlukan masa yang panjang untuk latihan. Sebab bagi saya debat ni bukan senang. Saya, waktu saya sekolah, saya 4 kali naik Johan dan tak pernah Johan. Izzat tak pernah Johan. Jadi peda baru tu baru kali pertama lah saya merasa Johan tu. Jadi setiap benda yang kita buat, kalau kita ada usaha, akhirnya pasti ada kemanisannya. Okay, soalan kita orang untuk moderator, satu je soalan last. So jadi lepas dengan kita orang sembang ni, apa perspektif korang lah tentang debat? Ataupun adakah kita orang dah mengubah lensa perspektif korang pasal debat? Okay, kita mulakan dengan Hana dulu. Selaku Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi. Jadi perspektif saya kepada debat, saya bertambah impress lah macam betul lah debat ni dia kecil. Jadi saya rasa debat ni dia sangat bagus untuk kita fikir on the spot. Lepas tu fikir macam kita kena support topik ni. Jadi apa idea yang kita boleh keluarkan, kita boleh putar balikkan putar balikkan perkara-perkara yang benar itu jadi yang tak benar, tapi kita buat orang akan sangat agree dengan apa statement kita. Jadi saya rasa tu satu soft skill yang sangat bagus. Jadi saya rasa pendebat-pendebat ni memang hebat lah. Okay, saya selaku Perdana Menteri borak-borak dari sendiri. Pandangan saya tentang debat ni adalah diorang ni, bagi saya ingat debat ni just bebelan seperti mata lah. Macam perempuan cakap bla 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 bla, macam petang dengan fakta. Rupanya saya baru belajar, malam ni juga saya belajar. Debat ni boleh membuatkan fakta tu merapu tau. Macam contoh, benda tu nama hukum dia apa sokong, macam tak apa aku sanggup kahwin dengan anjing. So macam bagi aku satu lagi debat ni macam bagus lah, sebab dia macam dia boleh mengasah otak kita lah. Macam contoh kan, kita dah isi kita, and then secara spontan kita boleh bangkang apa yang cakap. Macam kita dah prepare, macam kita tak prepare isi nak bangkang, tapi tiba-tiba dalam otak dah ada. So macam banyak faedah jam debat. So nanti contoh, terutama sekali lelaki lah, contoh seperti main tawan. Perempuan ni kan banyak bla 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 bla. So kalau kita masuk debat, contoh bila kita dah besar hati, kita kahwin. Lepas tu isteri kita bel-bel dekat kita. So sebab contoh kan, Moy dengan Izzat panggil debat. So dia orang akan berdebat tau. Berdebat. Kita tahu dia semua macam kat ni, perempuan selalu betul. So bila kita pada debat nanti, dia orang macam okay, saya tahu. Jadi siapa yang lelaki masa debat dia ada kelebihan masa nanti. So dia orang tak perlu takut isteri sebab dia orang dah pandai debat. So nanti isteri macam okay, saya minta maaf, saya yang salah. Kan lelaki kan? Betul. Baik, gentle. Dia macam, okay, ini yang menarik Azad bawa debat Inter MRSM tahun lepas. Dalam debat kerajaan pembangkang tu ada seorang dia lelaki daripada kerajaan. Tahu tak opening lelaki tu apa? Dia bangun-bangun, dia cuba suara, dia kata selaku satu-satunya jejaka dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, akan saya buktikan bahawa perempuan tak selalunya betul. Apa? Yang suka debat ni? Yang suka debat ni? Tak, tapi no offense lah, tu pandangan peribadi saja. Pandangan peribadi diorang lah. Tapi mesti apa yang menang? Yang lelaki diorang lah. So, pada lelaki-lelaki di luar sana, janganlah malu-malu jumlah kita join debat ramai-ramai supaya kita tunjukkan kat dunia bahawa lelaki yang betul, perempuan yang salah. Okay guys, so jangan lupa, macam saya komen tadi, jangan lupa vote tim kerajaan dan best speaker antara saya dan Tuan Hana. Jangan vote tim kerajaan sebab diorang ni merapu, fakta merapu. So, jangan lupa like, subscribe and share episod borak-borak saya episod lagi. Kita biarkan siap ni sebab kita bersama-sama juara. Hari ni bukan senang. So jangan lupa juga follow IG KK5 untuk sebarang maklumat yang akan datang bersama KK5. So Itu saja daripada kami. See you next episode. okay, bye.